Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersama Cikgu Muhammad Firdaus bin Aziz. Hari ini kita akan belajar tentang sains komputer yang menarik, yang seronok dan kreatif, iaitu SPM tingkatan 4, amalan pengatur caraan terbaik. Dalam tajuknya amalan pengatur caraan terbaik. Dalam coding dia ada step, dia ada langkah, dia ada cara dan ciri yang terbaik untuk menjadikan coding itu mudah untuk difahami. Okey, kita tengok Apakah amalan terbaik pengatur caraan? Okey, amalan terbaik pengatur caraan ialah apabila pengatur cara dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan atur cara yang baik. Okey, dia bagi contoh di sini Kita boleh tengok dia punya atur cara ni. Dia bagi step, dia ada jarak, dia ada perenggan dan sebagainya lah. Ini antara atur cara yang terbaik lah. Kita dapat kenal pasti yang mana input, yang mana proses, yang mana output. Okey, jelas kita dapat tahu di situ. Dan bagi amalan terbaik pengatur caraan, dia ada 4 jenis. 4 jenis amalan terbaik pengatur caraan. So, para pelajar, para penonton harus faham dan harus ingat. Ini adalah soalan yang famous di dalam soalan SPM bagi tahun-tahun lepas untuk subjek sains komputer. Okey, kita tengok apa 4 jenis amalan terbaik pengatur caraan. Yang pertama, indent yang konsisten. Okey, indent yang konsisten. Kedua, jenis data yang digunakan dalam coding tersebut. Ketiga, pemboleh ubah yang bermakna. Maksudnya ada guna pemboleh ubah lah. Yang keempat, komen ataupun nota tambahan lah dalam coding tersebut. So, cikgu akan jelaskan one by one lah, satu persatu, apakah yang dimaksudkan dengan indent yang konsisten, jenis data, pemboleh ubah yang bermakna, dan yang keempat, komen itu. Okey, yang pertama, indent yang konsisten. Penggunaan indent yang konsisten membuatkan kod atur cara mudah dibaca dan difahami oleh pengguna lain. Cara menulis indent yang konsisten perlu dilakukan dari awal kod atur cara hingga ke akhir kod tersebutlah. Kalau kita tengok indent di sini, okey, dia ada jarak di sini, kemudian dia ada sengkang sikit. Baris yang kedua dia ada sengkang. Mulai baris yang kedua sampailah integer double ini, kita tahu itu untuk input. Input dalam program mengira hasil tolak 2 nombor lah. Dalam coding ini dia melibatkan ataupun penghasilan coding ini untuk menjalankan proses ataupun program untuk tolak 2 nombor. So di sini kita tahu rangkap yang pertama ini adalah input. Kemudian dia jarak lagi ke tengah. Okey, jarak yang tengah dia melibatkan ataupun kita tahu coding ini merujuk kepada proses, melibatkan rumus matematik. Kalau penolakan dia guna simbol tolak, kalau menggunakan penambahan dia akan guna simbol plus atau tambah lah. Di sini kita tahu step yang kedua ini adalah proses. Coding yang ketiga ini, yang terakhir ini, kita tahu dia menjelaskan dia makin menjarak ke tepi lagi. Ada sengkang di sini, ada jarak di tepi ini. Ini melibatkan output. Apakah hasil tolak selepas input dan proses dijalankan, apakah outputnya? Okey. Jadi kita jelas di sini, ini adalah sistem outputnya. Okey, itu yang dimaksudkan indent yang konsisten. Kita tahu rangkap yang pertama itu input, rangkap yang kedua itu adalah proses, rangkap yang ketiga itu adalah output. So dia ada perbezaan di situ, ada jarak di situ, ada sengkang di situ. So ia dapat memberi kejelasan
kepada para pelajar ataupun para pencipta atau penghasil coding ini untuk lebih jelas. Okey. Kita tengok atur cara ataupun amalan terbaik pengatur cara yang seterusnya adalah jenis data yang digunakan. Okey, pilih jenis data yang bersesuaian supaya saiz pemboleh ubah tidak terlampau kecil atau besar, dan memelihara sumber. Okey, memelihara sumber lah. Sebagai contoh, gunakan jenis data integer bagi nombor bulat dan bukan double. Ini antara contoh lah, contoh jenis data yang kita belajar sebelum ini. Integer untuk nombor bulat lah, untuk nombor bulat. Okey, float. Float ni untuk nombor juga, tapi ada titik perpuluhan yang simple saja. Okey, double. Double juga untuk titik perpuluhan yang ada, okey, ada yang skop yang lebih besar lah. Okey, char. Okey, huruf. Okey, string mungkin melibatkan huruf dan juga nombor lah. Kemudian boolean, jenis data boolean melibatkan benar ataupun palsu. Okey, ini adalah jenis data ya, yang digunakan dalam coding. So kalau kita rujuk kepada atur cara tadi, jenis data yang digunakan dalam program mengira hasil tolak dua nombor ialah integer, iaitu nombor bulat. Double dia punya hasil mungkin ada titik perpuluhan dan sebagainya lah. So jelas di situ ya, jelas di situ jenis data yang digunakan. Kemudian yang ketiga, pemboleh ubah yang bermakna. Okey, dia merujuk pada skop biarlah kecil untuk mengelakkan kekeliruan dan mudah diselenggara, iaitu tidak bermula dengan nombor. Contohnya, guna cara satu. Jangan tulis satu cara. Okey? Tulis sebaliknya, tulis gunakan cara satu. Cara satu. Itu lebih jelas. Bukan satu cara. Okey? Faham pelajar? Kemudian yang kedua, tiada ruang kosong antara perkataan. Jika telah terdapat lebih daripada satu perkataan, gunakan underscore. Gunakan underscore atau rapatkan perkataan tersebut menjadi satu perkataan. Contohnya, cara satu atau cara pertama atau cara underscore satu. Boleh faham para pelajar? Okey, yang sebenarnya tidak sama dengan kata kekunci. Okey, tidak sama dengan kata kekunci dalam Java. Contohnya penggunaan integer atau double sebagai pemboleh ubahlah. Kemudian penggunaan huruf kecil dengan huruf besar seperti kata laluan. Pemboleh ubah bersifat sensitive case ataupun huruf. Contohnya, cara pertama, C itu huruf kecil, P itu huruf besar. Berbeza dengan cara pertama. Yang kedua itu C huruf besar, P pun huruf besar. Okey, dia ada konteks yang berbeza. Dalam coding pun dia sangat menekankan perkara ini ya, aspek ini. Kemudian nama yang bermakna dan mudah difahami. Penggunaan perkataan singkatan yang tidak jelas maksudnya atau penggunaan huruf seperti X dan Y tidak digalakkan. Kemudian tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan result khas seperti print ataupun value dan sebagainya lah. Itu untuk pemboleh ubah yang bermakna. Yang keempat, comment. Okey, comment. Comment juga kita boleh dianggap sebagai nota tambahan lah, dalam coding lah. Nota tambahan dalam coding. Dia tidak mengganggu sistem coding. Ia sebagai nota tambahan. Apa tujuannya? Untuk memberitahu pemerhati ataupun para pelajar yang masih belajar untuk tahu apa tujuan coding itu. So, kita balik di sini. Komen perlu ditulis dengan jelas dalam 2 hingga 3 baris pendek untuk menerangkan fungsi kod dan memenuhi ruang laju. Pengikutan lah.
Selalunya dalam coding akan berwarna hijau dan ada tanda slash ni ya, 2 slash ya. Okey, ataupun 1 slash, ada star di sini. So dia berwarna hijau. Bila berwarna hijau ini, dia hanya menerangkan fungsi kod ataupun fungsi atau cara tersebut. Kita declare dia sebagai comment. Okey, comment. Yang warna hijau ni semua adalah comment untuk memberitahu apa ini, step pertama apa tujuan dia, step kedua apa tujuannya, coding ketiga, step yang ketiga ini apa tujuannya. Itulah fungsi comment, nota tambahan kepada para pelajar. So setakat ni, adakah para pelajar memahaminya? Jika tidak memahaminya, bolehlah tinggal komen di bawah YouTube ini ataupun di bawah video ini untuk cikgu menjelaskan lebih lanjut. Tetapi cikgu berharap dengan penerangan cikgu ini, para pelajar dah faham sekurang-kurangnya 90%. Okey, soalan pengukuhan. Ini antara soalan SPM lah. Antara soalan yang terdapat dalam SPM untuk sains komputer lah. Soalan yang pertama, sila nyatakan 4 jenis amalan pengaturcaraan terbaik. So dia bagi 4 markah lah. So para pelajar kena nyatakan 4 jenis amalan pengaturcaraan terbaik lah, seperti yang cikgu ajarkan tadi. Yang kedua, sila tuliskan dan lengkapkan amalan pengaturcaraan terbaik di bawah. Dia bagi satu coding di bawah itu. Para pelajar kena nyatakan apakah tujuan setiap arrow yang ditunjukkan itu. So mungkin 2 markah saja yang diberi jika betul. So cikgu bagi masa dalam tempoh 2-3 minit untuk fikir-fikirkan dahulu. Apakah jawapan yang terbaik di sini? Okeylah. Kita sudah sampai 2 minit, 3 minit. Kita saksikan sama-sama jawapan. Okey. Sila semak jawapan masing-masing lah. Sama ada betul atau tidak. Kita tengok sama-sama jawapannya. Okey, jawapan bagi soalan 1, jawapannya adalah indent yang konsisten, 2 jenis data, 3 pemboleh ubah yang bermakna, 4 komen. Jika para pelajar menyatakan keempat-empat jawapan ini, para pelajar layak untuk mendapat 4 markah. Okey, bagi jawapan soalan nombor 2. Okey, yang sebelah kiri dari sudut kita memerhati ini adalah indent, dan sudut sebelah kanan dari sudut kita memerhati ini adalah pemboleh ubah yang bermakna. Cikgu harap para pelajar dan para penonton dapat memahami apa yang cikgu cuba sampaikan di sini ya. Okeylah, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Okey, kita tamat untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe video ini untuk mendapatkan video SK seterusnya. Kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan dengan siri yang kedua. Sekian, terima kasih.